Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-musamma bi matla'il badrain wa majma'il bahrain. Dan wajib menjauh oleh orang yang qadha hajat. Wajib menjauh orang yang mengqadha hajat tu menghadapkan kiblat sekarang ini yaitu kiblat sekarang ini Ka'bah, dan membelakangkan dia kiblat sekarang ini yaitu Ka'bah, sama ada pada padang atau di dalam binaan, jika tiada ada dinding antara orang yang qadha hajat dan antara kiblat, atau ada ia dinding, padahal tiada sampai 2/3 hasta atau sampai 2/3 hasta, padahal jauh ia dinding daripada orang yang qadha hajat lebih daripada 3 hasta, melainkan pada tempat yang disediakan bagi qadha hajat, maka tiada haram padanya. Alhamdulillah. Para hadirin semua, kita sambung lagi muzakarah kitab Matla'il Badrain wa Majma'il Bahrain karangan Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani al-Makki rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi dalam faslun fil istinja'i wa adabi qadail hajati. Fasal pada menyatakan istinja dan adab-adab menunaikan hajat, yakni qada hajat, artinya kecing berak itulah. Sambung lagi hingga pada katanya rahimahullahu ta'ala,
dan wajib. Bila sebut kata wajib sini artinya kalau kita buat dengan berlawanan apa dia sebut ni haram. Nah, karena wajib muqabilun lil harami. Nah, wajib ni ialah bertentangan baginya itu haram. Macam wajib semaya. Wajib tak semaya 5 waktu? Wajib. Artinya kalau tinggal semaya 5 waktu haram. Gitu lah. Dia tak ada orang panggil bercerai hukum agama daripada fi'lul mukallafin, perbuatan kita sebagai seorang mukallaf. Itu dah. Bila sebut kata wajib, haram lah kalau berhadap kan. Itu. Dan wajib menjauhi orang qada hajat, yakni menjauhi oleh orang yang qada hajat. Orang yang kecil berak ni wajib menjauhi akan menghadapkan kiblat. Wajib kena menjauhi orang yang nak berak kecil ni akan menghadapkan kiblat. Jadi menghadap kiblat dalam bab qada hajat ni tak samalah dengan bab semaya. Reti situ. Nah, kalau menghadap istiqbalul qiblah, menghadap kiblat dalam semaya itu wajib. Nah, wajib pula dah. Nah, sehingga hak wajib dihadapnya ialah dada seorang. Dah. Adapun kepala tu sunat. Maka sebab tu kalau kepala tu paling duduk dalam semaya tu jenis ada ke paling-pala tak ada pasal-pasal ada tu ni. Paling atas kita tengok kat atas. Tu semaya dia sah. Cuma makruh lah. Makruh. Semaya dia tu sah. Tapi kalau berpaling dada terus daripada kiblat, tu boleh bawa batal. Tu boleh bawa batal. Paling lagu mana? Contoh kiblat dia ni. Dia paling lagu ni terus. Paling terus halak lain. Tu boleh buat batal tu. Nah, ada pun paling sikit, kak ni ke, tu tidak membawa batal lagi. Tu maka sebab tu kadang-kadang masjid surau ke, zaman-zaman dulu dia tak ada alat hak mengukur betul pergi ke kiblat. Nah, selama hayat hidup duduk ngadak kat ni lah. Nah, duk suka kata kiblat dekat tu. Rupa-rupanya zaman lah ni ada orang panggil kompas ataupun alat yang boleh ukur betul straight tepat. Rupa-rupanya masjid kita atau surau kita ni kena khenyak sikit, ke kanan sikit ke kiri sikit ke, maka sudahlah duduk semaya selama kan ni 50 tahun lagu mana sah ke tak? Jawabnya sah. Jawabnya sah sebab dia lari sikit Melainkan lari banyak mana kiblat duk belakang, dia duk hadap kau tu. Hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Rupa-rupa ukur kiblat kau penuh. Dia duk hadap lama ni kau penuh. Hak tu tak boleh. Ada pun panggil lepas daripada ukur tu rupa-rupa kiblat tu nganan sikit ataupun ngiri sikit. Tu tak apa lagi. Masih sebab menghadap kiblat bagi orang yang jauh daripada Kaabah, orang hak tak nampak Kaabah. Jangan kata orang hak jauh macam kita ni, hak luar sikit Masjid Haram tu tak nampak dah Kaabah tu. Betul tak? Tak nampak dah Kaabah tu. Maka hukum menghadap kiblat tu zon pun sah. Tak yakin pun sah, iaitu zon. Kena zon kata dia menghadap tu kepada kiblat. Ada pun orang hak yakin menghadap kiblat, orang hak duduk depan Kaabah betul benar. Orang duduk Kaabah betul benar. Kalau dia duduk depan Kaabah betul benar, nampak Kaabah depan, maka dia menghadap kiblat tu dengan yakin. Itu dah. Itu adalah bab semaya tu wajib nah pula. Wajib nah pula. Jadi syarat sah bagi semaya iaitu menghadap ke arah kiblat. Adapun dalam bab istinja dalam bab qada hajat, wajib menjauhi oleh orang yang qada hajat akan menghadapkan kiblat. Kiblat mana ni? Kiblat sekarang ini. Kiblat hak terkini, hak terbaru. Bapa dia kata lagu tu sebab kiblat hak sebelum tu bukan Kaabah. Itu mana? Kiblat hak dulunya Sakhrah Baitul Muqaddis atau Baitul Maqdis. Atau Baitul Muqaddas, boleh baca tiga. Baitul Maqdis boleh, Baitul Muqaddas boleh,
Baitul Maqdis boleh. Nah, Baitul Muqaddas, Baitul Muqaddis, Baitul Maqdis. Boleh baca tiga-tiga. Dulunya Nabi SAW semaya menghadap kata, menghadap pada Sahra Baitul Muqaddis, Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Maka fofu ahlul kitab ni diwak menganjing ke Nabi SAW. Ya istihza. Dia kata tengok Muhammad. Nah, kata bawa syariat baru. Tapi kalau duk maya duk hadap ke tempat kita ke? Diwak menganjing itu. Nah. Maka turunlah ayat Qurannya suruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk menghadap ke Masjid Haram. Maka Nabi kita berputar dalam semaya tu, menghadap kepada Kaabah Masjidil Haram. Maka yang dimaksud dengan kiblat sekarang ini ialah kiblat Masjidil Haram, iaitu Kaabah tu sendiri. Tu. Jadi kalau kita semaya itu menghadap ke arah kiblat, bukan menghadap kepada ain kiblat. Sebab apa gitu? Apa kita duduk semaya atas kapal turba tu ke? Kalau menghadap kepada ain kiblat, mana kena tidur semaya. Dan nerak dengan kiblat duduk bawah. Nah, kiblat duduk bawah kita nak nerak gitu. Nah, kena duduk begitu. Sebab kiblat duduk bawah. Dah. Semaya atas kapal turba pun menghadap gini juga, tegak juga. Nah, apa mana kiblat duduk atas udara arah dia tu. Itu lagu tu dah. Mengharah kepada kiblat. Itu. Baik. Maka masalah menghadap kepada kiblat yang dahulu kiblat yang sebelum daripada fawalli wajhaka syatral masjidil haram ni, di sananya ada berlaku perbahasan ulama. Boleh ke tak boleh? Tu lagi akhir bawah tu rasanya ada tu. Bawah ni wak mari ikhraj dia panggil, wak mari perkara-perkara hak terkeluar daripada apa yang dia bahas. Sebab tu dia kait dengan kiblat sekarang ini. Mana kiblat sekarang ini? Iaitu kiblat sekarang ini Ka'bah. Dan membelakangkan dia kiblat sekarang ini iaitu Ka'bah tu, wajib juga menjauhi. Jadi dua ni. Bukan sah tak? Menghadap pun wajib menjauhi. Membelakang pun wajib menjauhi. Bila? Ketika qada hajat. Tu dah. Tu. Jadi bukan wajib menjauhi ketika menghadap saja. Membelakang pun tak boleh. Maknanya haram kita menghadap ke arah kiblat dan haram kita membelakangkan ke arah kiblat. Ketika mana? Ketika mana qada hajat. Tu lagu tu dah. Sama ada, ni nak ta'mim. Ta'mim pada kata wajib menjauhi. Artinya haram kita menghadap ke kiblat dan haram kita membelakangkan kiblat ketika mana qada hajat tu di mana? Sama ada pada padang. Yang ni pada padang tempat luas laha yang kosong. Tu dah. Tapi kata pada tempat luar laha yang kosong tu haram kita menghadap ke kiblat dan haram kita membelakang ke kiblat tu, serta tak ada pada kita tu satir, mana suatu yang menutup. Tu dah. Kalau ada satir yang menutup, tak apa. Seumpama orang duduk tepi patah ke. Kadang-kadang duduk tepi patah ni zaman itu. Kalau hamba dulu umur Tok sebelah ayah ni duduk di alas baca, alas tepi patah. Orang dulu bila air ni ada dua gitu je dah. Cucu cicit ni ramah. Jadi pagi-pagi dia pakai duk congor tepi patah. Berok situ. Lepas tu berok tu pakai duk telanjang gitu. Dak hakak kain ni buat sebagai penutup. Kalau tu orang panggil ada satir, ada penutup. Kalau ada penutup tu tak hal. Hak tak bolehnya duduk di padang yang luas, yang lapang, yang kosong, serta tak ada pada seorang tu satir, yakni suatu yang menutup. Tu suatu yang menutupkan daripada aurat dia.
Jadi kalau dia niat kata ada satir ni sebagai dinding, kata ada nah, dia niat dia kata dinding. Tu. Atau di dalam binaan, haram juga dalam binaan. Tu tengok. Atau di dalam binaan ada binaan tu, tapi binaan kena tulis gini. Binaan yang tidak disediakan untuk qada hajat. Bukan toilet dak. Bukan jambang dak. Binaan tu store. Bukan tempat berak, bukan tempat kecil, bukan tempat qada hajat. Hak tu pun tak boleh. Seumpama padang yang lapang juga hukum dia. Seumpama padang yang kosong juga. Sebab binaan tu bukan dibina untuk qada hajat. Maka hukumnya sama seperti di padang yang lapang juga. Tu dah. Tulis gitu. Tulis kata atau pada binaan, yakni yang tidak disediakan untuk qada hajat. Tu. Tapi kalau di dalam bangunan binaan yang tidak disediakan untuk qada hajat, tapi dia tu ada satir, sesuatu yang menutup, yang dia niatkan sebagai dinding antara dia dengan kiblat, maka ketika tu tak haram. Haruslah. Tu ingat tu dah. Ia kata haram di padang yang kosong, yang lapang, serta binaan, yakni binaan yang tidak disediakan untuk qada hajat, kalau tidak ada satir, tak ada penutup. Tak ada penutup. Kata wajib menjauhi menghadap kiblat. Wajib menjauhi membelakangi kiblat. Sama ada pada padang yang luas terbentang atau binaan, tetapi binaan tu tidak disediakan untuk qada hajat, kait. Jika tiada ada dinding antaranya, antara orang qada hajat dan antara kiblat. Jadi wajib menjauhi menghadap kiblat, membelakangi kiblat, artinya haram menghadap kiblat, haram membelakangi kiblat ni kait. Ada kait tu, bukan haram mutlak dak. Kaitnya apa? Jika tiada ada dinding antaranya, antara orang qada hajat dan antara kiblat. Tengok. Jadi kalau kita jadikan kain kita tu, orang duduk tepi patah dulu, dia buka kain pelekat dia pun akak duduk gini. Dia pun niat kata ni dinding ni. Nah, dinding antara dia dengan kiblat. Satir, penutup. Ni jadi dinding antara dia dengan kiblat. Maka ketika tu tak haram. Tak haram. Atau tengok, ada lagi ni. Haram juga ni. Atau ada ia dinding. Ada satir, ada dinding yang menutup, yang menegah antara dia dengan kiblat. Padahal tiada sampai 2 sulus hasta. Yani 1 hasta bagi 3. 1 hasta bagi 3. Tak siapa 2 sulus hasta. Tu dah. Tengok. Tiada sampai 2 sulus hasta. 2 sulus hasta mana 1 hasta bagi 3. Tu dia panggil 2 suluh hasta. 2 suluh hasta. 2/3 lah. 2/3 hasta. 1 hasta bagi 3. Bagi 2 sulus hasta. Tak siapa. Tu tak siapa. Artinya dia panggil apa? Tersingkap aurah. Dia punya satir tu, tapi kalau pelekat kita agak tinggi tu memang siapa lah. Tak nampak dah kita tengok. Wah, nak nampak kepala saja duk. Tak nampak dah tubuh tu. Ni tak siapa, 2/3 hasta. Maknanya berapa ni?
3 hasta apa? 1 hasta bagi 3. 1 hasta bagi 3. Ni sehasta, lepas tu bagi 3. Allah. Nah, dia punya sate tu rendah sangat. Nah, tak boleh. Tak boleh tu gitu. Padahal tiada sampai 2 suluh hasta. Atau sampai juga 2 suluh hasta. Siapa? Siapa 2/3 tu. Nah. Siapa 2 sulus hasta. Padahal, dan tu padahal, wawul hal dia panggil. Padahal jauh ia dinding, ia satir, ia dinding daripada orang yang qada hajat. Jauh dah. Nah, macam ada dinding lain pula, dan satu binat lain pula. Tak jadi gitu. Nah. Dia kena dekat, dia kena dekat. Tu. Padahal jauh ia dinding, buh molek tu marji' dhamir ia tu, ia dinding daripada orang yang qada hajat. Seorang yang qada hajat. Jauh takluk pada kata jauh, lebih daripada 3 hasta. Serta 2 hasta, 3 hasta, dinding duk denu. Lebih pada 3 hasta dinding. Satir tadi, penutup tadi tu lebih daripada 3 hasta tak boleh. Jadi kalau kita berok di padang sini, di padang atau di pantai ataupun binaan yang tidak disediakan untuk tempat berok, tempat qada hajat, tapi satir kita tu lebih daripada 2 sulus. Dan tidak jauh daripada 3 hasta, maka tak apa. Macam kan pelekat kita akak orang tepi patau tu tua dulu kan. Dekat benar dengan dia tu, tak lebih daripada 3 hasta. Lagi pula tu menutup lebih. Tu sampai 2 sulus hasta. 2/3 hasta tu siapa? Bahkan lebih dah pula. Tu pun tak jadi haram. Tak jadi haram dah. Jadi kalau dia pergi berok tepi patah atau atas pada bola atau pada binaan yang tidak disediakan untuk berok, untuk qada hajat, lalu dia tidak buat satir, tidak buat penutup dinding, maka ketika itu haram kalau dia menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mana ustaz duk kata haram mana hadis? Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza zahaba ahadukum ilal ghaiti awil bauli." Idza zahaba ahadukum ilal ghaiti awil bauli, apabila pergilah oleh seorang daripada kamu kepada berok atau kencing, mana qada hajat, fala yastaqbil qiblata. Fala yastaqbilul qiblata, maka janganlah menghadap ia akan kiblat, wala yastadbiruha, dan janganlah ia membelakangi akan dia akan kiblat. Hadis ni akhrajahu Syafi'i wa Ibn Hibban wal Baihaqi. Keluarlah akan ini hadis oleh Imam Syafi'i sendiri dalam Musnad Syafi'i, Ibn Hibban dalam kitab dia, dan Baihaqi dalam kitab dia. Jadi bila Nabi sendiri kata fala yastaqbilul qiblata, maka jangan ia menghadap akan kiblat, wala yastadbirha, jangan dia menghadap, jangan dia membelakangi akan kiblat. Maka tegahan ni an-nahyu haqiqatan litahrim. Gitu. Tegahan daripada syarak ni asal hantarannya ialah haram. Sehingga ada dalil yang lain yang menunjukkan maknanya tidak haram, barulah turun kepada darjah makruh. Bermakna kalau tidak ada dalil qarinah mani'ah yang menegahkan daripada menggunakan makna asal yang ini haram, maka kekallah di atas makna haram. Sebab tu ulama pahal kata haram menghadapkan kiblat dan haram membelakangi kiblat ketika mana qada hajat pada padang yang luas terbentang atau pada binaan yang tidak disediakan untuk qada hajat, jika tak ada satir, tak ada dinding. Tapi kalau ada dinding pun, tapi dinding itu kecil sangat, tak sampai 2 suluh hasta, atau sampai 2 suluh hasta tapi jauh lebih daripada 3 hasta, maka tetap haram. Lagu itulah tetap haram.
Lepas tu kita ni tak ada masalah dah. Moga kita duk berok, bukan duk berok datang padan nak ni. Berok tempat binaan hak disedia. Dah. Tengok. Lagi ada dalam hadis riwayat daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata iza ataitumul ghaitah, apabila mendatangilah kamu akan tempat nak berok. Ghaitnya asalnya tahid tapi maksudnya sini ialah berok, nak berok. Iza ataitumul ghaitah, apabila mendatangilah kamu akan berok, nak berok, akan tempat nak berok. Fala tastaqbilul qiblata, maka janganlah kalian menghadapkan akan kiblat. Wala tastadbiruha, janganlah kalian membelakangi akan dia, akan kiblat. Bi ghaitin au baulin, dengan berok dan dengan kecing. Tu betul lah ke mana? Walakin syarriqu au gharribu, akan tetapi kalian berhadaplah ke arah masyrik atau ke arah maghrib. Hadap lain maknanya. Jangan duk hadap kepada kiblat, jangan membelakangi kepada kiblat. Habis. Hadis tu pula akhrajahul Bukhari fi kitabit taharati babu fi bayani qiblati ahli Madinah. Hadis 394. Wa Muslimun, riwayat oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya Kitabut Taharah fi babi istitabah. Tu. Jadi jelaslah tu, ada dalil dah. Ulama sebut ni ada dalil. Walaupun kita baca kitab Matla'il Badrai ni, tak ada qalan Nabi pun, jangan kata gitu. Sebab qalan Nabi, qalan Rasul ni, qalan Allah ni makanan dalil bagi ulama fuqaha. Adapun kita orang awam ni, qalan ulama tu dalil kita. Qalan ulama tu dalil kita. Sebab al ulama warasatul anbiya, hanya ulama sahaja pewaris para nabi. Tengok, al ulama alif lam ma'rifah, warasatul anbiya al anbiya ma'rifah. Takrirul ma'rifah tu tufidul hasar, hasra, mengulang-ulang kalau orang panggil ma'rifah pada mubtada dan khabar tu memberi makna hasar, memberi faedah hasar. Hasar ni mana? Hanya ulama sahajalah pewaris para nabi, tidak yang lain. Itu makna hasar. Itu makna hasar. Jadi kita orang awam ni dalil kita apa? Qala al-ulama, qala al-syekh, qala al-imam al-syafi'i, qala al-rafi'i, qala al-nawawi. Dalil. Di kita dalil. Tapi di mereka ni, di ulama-ulama ni, dalil mereka qala Allah, qala ar-rasul, qala an-nabi. Jadi setiap apa yang disebut oleh ulama dalam kitab ni sebenarnya ada dalilnya daripada Quran dan hadis. Ni kita kata ini sebab orang lain ni tak berahir ngaji kitab-kitab ulama ni. Atau ngaji apa kita duk main tak ada kolon, tak ada dalil ya. Tak ada dalil. Sedap tak ada dalil dah. Kita pun tengok. Iya juga ni. Tak ada qala Allah qala Nabi ni. Tak ada tak usah ngaji amat lain badrai. Tak ngaji. Tinggal ulama duduk dalam kejahilan ni. Laulal ulama kana nasu kal bahai. Kalau tidak kerana ulama, pasti manusia ni seperti menatang hidup di atas muka bumi. Tak ada beza dengan menatang. Habis. Tu tengok. Jadi kalau ada juga satir dinding hak kita buat tu, pada tempat padang yang lapang atau pada tempat binaan yang tidak disediakan untuk qada hajat. Dan satir dinding tadi tu sampai 20 hasta, tetapi jauh pula dah ia dinding daripadanya seorang lebih daripada 3 hasta. Maka ketika tu hukumnya tetap haram. Haram apa? Haram berok kecing situ tu menghadap akan kiblat, atau membelakangi akan kiblat. Tu. Lepas tu hadap lain. Hadap lain. Tak haram kalau tak ada orang tengok. Kalau ada orang tengok haram juga. Ada tengok aurat kita tu haram, membuka fathul aurah bi'amdin tu haramun. Membuka aurah dengan sengaja tu haram. Dah haram, tak boleh ke? Tu.
Sama juga orang kecing tepi patah ke, angin tiup. Ni banyak lah kalau orang duduk tepi patah ni banyak berlaku. Dia selok kain juga ataupun dia buka zik dia juga, pacah cacing kecing. Angin tiup, kena habis pohon betih dia. Apa hukum? Haram. Haram sebab apa Ustaz? Dia tak ngadak kiblat. Yang ngadaklah patah tu kata ni. Haram kerana sengaja menajiskan badan dia sendiri, itu haram. Haram lomo najis dengan sengaja tu haram. Jadi angin tiup tu air kecing dia tu berkebah habis kena pohon ke apa, haram khijak air kecing lagu tu. Tak boleh. Tak boleh. Haram kita menajiskan tubuh badan kita dengan sengaja, tu haram. Kau sebab tu nak pacar kecing ke, tengoklah angin tiup kat mana kat sini. Tu. Allah. Tapi tempat kita ni jaranglah. Hak banyak pasang kecing tepi jalan ni orang Arab Mesir. Tu tak percaya ada pitih, ada duit, gilah jalan sekali Mesir. Hacim pekok bang kokok jalan tepi jalan, kokok Masjid Azhar, Masjid Husain ke apa tu, hacim pekok. Fofok dia jadi terbeak. Nak driver taksi. Hak tu kan tak perlu sedia tandah dah. Pakai nak kecing berhenti tepi jalan, patah air duk mengalir masuk ke dalam. Bau hacim pekok. Hacim pekok. Dari kecing manusia lagi. Anjing gapo tak usah kira lah. Ya sana banyak anjing. Anjing banyak duk kecing tepi jalan pun. Tu. Hak jahil lah tu. Habis itu. Melainkan. Tengok. Wak mari melainkan ni artinya tidak haram. Tidak wajib, serta kalau buat tidak haram. Begitu. Melainkan tu istisna lah. Istisna pada kata wajib menjauhi dan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nak qada hajat. Artinya haram menghadap kiblat dan haram membelakangi kiblat nak qada hajat. Melainkan, yakni tak wajib dan tak haram menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika mana qada hajat pada tempat yang disediakan bagi qada hajat. Yakni jambe tu sendiri dah. Memang orang buat jambe tu menghadap kiblat. Orang hak buat mula tak tahu kiblat ke mana gapo dah ni. Membakar buat ya. Asal ada pitih dekat buat. Sudah buat tengok-tengok, weh. Jambe ni menghadap kiblat ni. Sudah. Tak kena roboh balik. Tak beroboh dah lah. Maka apabila binaan tu memang disediakan untuk qada hajat, maka tak haramlah kalau kita pergi berok kecing situ menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tak haram. Kalau tak haram takut makruh ya Ustaz? Tak ya. Dan tiada makruh. Haram pun tak, makruh pun tak. Tu sebab ia serupa dengan hak tadi, dia buat dinding dia. Dia buat dinding. Jadi hak Nabi kata dalam hadis tu, jangan kamu menghadap akan kiblat dan jangan kamu membelakangi akan kiblat tu jika tidak ada dinding yang menghalangi di antara kamu dengan kiblat. Berarti kalau ada dinding serta dinding itu tidak jauh 3 hasta, lebih pada 3 hasta, maka tak haram. Atau apatah lagi kalau memang dinding binaan tersebut memang disediakan, dibinakan untuk toilet, untuk qada hajat, lebih-lebih lagi tak haram. Makruh kot. Tidak makruh. Jadi tak usah kaya juh lah. Mana tahu nak kaya warok. Astaghfirullahalazim. Ini bila air ni menghadap kiblat ni. Jadi jambe makuk tandah tu menghadap kiblat. Lepas tu dia pun nak juruh. Tak usah menghadap kiblat, takut makruh, kata memanglah tak haram, tapi makruh kot. Dia pun berok sengit. Makuk jambe tu gini, dia duduk gini. Tak payah. Buat menyusahkan diri je. Makruh pun tak, haram pun tak, makruh pun tak. Tengoklah. Dan tiada makruh. Tak makruh. Tak apa. Berok pergi kecing pergi. Yang ngadap kiblat ni Ustaz. Tak apa. Sebab binaan ni, bangunan ni memang disediakan untuk berok kecing, toilet orang panggil. Untuk kerti baca ke tulis toilet, tandas. Pak dia kata haram tu. Haram tu kalau binaan hak bukan disediakan untuk tandas. Tu.
Tu pun kalau tak ada pendinding, kalau membuat pendinding sampai 20 hasta dan tak jauh daripada lebih daripada 3 hasta, tak haram juga. Dan tiada khilaful aula. Ni dia buat mari tiada ni takut orang i'tiraf, takut orang datang kritik. Nah, ataupun orang buat mari tashkik. Nah, tashkik mana mensyak. Tak haram takut makruh ko. Tak makruh takut khilaful aula ko. Hak afdalnya tetap tak menghadap kiblat. Tak. Haram pun dak, makruh pun dak, khilaful aula pun tidak. Khilaful aula ni mana menyalahi yang afdal. Memanglah tak haram, memanglah tak makruh, tapi afdalnya kita tak menghadap kiblat lah. Kalau makut jambil menghadap kiblat gini, kita sengit berok gini. Jadi nyusah ke diri pula dah. Nah. Ya makut jambil tu memang dia sediakan untuk betul jubu kita. Nah. Jadi kalau kita sengit gitu tak muat jubu kita tu dengan makut jambil. Ana berjuruhnya dia ni. Kau sing menghadap nak afdal kepala otakmu dia tu ni. Tak ada afdal. Khilaful aula pun tidak. Ya khilaful aula ni lawan dia afdal. Makruh lawannya sunat. Haram lawannya wajib. Gitu dah, ingat dah. Wajib muqabilun lil haram. Mandub atau sunat, mandub an-nadbu muqabilun lil karahah, makruh. Afdal muqabilun li khilafil aula. Itu dia panggil yang bertentangan dengan dia. Wajib bertentangan dengan haram. Sunat bertentangan dengan makruh. Afdal bertentangan dengan khilaful aula. Itu dah. Habis itu. Jadi haram pun dak, makruh pun dak, khilaful aula pun dak. Sama ada dinding atau tiada, yang ni tiada dinding tak kira. Nah, memang binaan tu sebut dibuat untuk toilet. Macam jambil surat kita ni tulis kan, tandas. Jangan duduk semayang situ. Orang bukan duduk binaan tu tempat semayang. Kata luah sini tapi Ustaz. Luah apa bukan buat binaan tu untuk semayang, untuk berok kecing. Nah, walaupun menghadap kiblat, tapi alhamdulillah lah tandas kita tu tak menghadap kiblat kau ni. Tandas kita menghadap kau tu. Takdirlah dulu tak tahu kiblat kau ni hanya buat jambil tu menghadap kau ni. Jambil pun luah. Jambil tu luah. Takut macam padah, tak apa. Ada dinding ke tak ada dinding ke tak apa. Tak perlu kita nak berok tu buat kain seh duk begini. Macam duk tepi pantai juga. Tak payah. Sebab binaan tu memang dibina untuk berok kecing, untuk qada hajat. Maka tak ada hukum haram tadi. Tu habis. Dengan molek takutnya silap faham dia. Kadang-kadang orang ni nak dengar sama-sama ngatuk kerana apa ni ya reka hukum sendiri tu ni. Ya reka hukum sendiri. Dia kata susah Islam ni. Tak ada susah. Tak ada susah jadi jambil tu tak ada masalah. Jadi hok duk bahas kata haram tadi tu pada tepat bukan jambil. Sama ada padang atau binaan yang bukan dibina untuk toilet, untuk jambil. Jadi kalau tempat tu barulah berlaku fala tastaqbiluha wala tastadbiruha. Jangan kamu menghadapkan kiblat dan jangan kamu membelakangi akan kiblat. Melainkan kena buat dinding sendiri. Mana? Buat ke pelekat sendiri niat dinding. Tak apa? Tu. Kalau dinding tu tak sampai 2 suluh, haram. Kalau sampai 2 suluh tapi jauh lebih pada 3 hasta pun haram juga. Habis itu. Kemudian dia nak cara hak ikhraj. Hak ikhraj di mana hak terkeluar daripada apa hak dia sebut dah. Dan keluar dengan kata sekarang ini. Yang ni tak masuk dalam kiblat hak dikatakan wajib kita menjauhi daripada menghadap dan membelakangi ketika mana qada hajat berok kecing. Keluar dengan kata musannif kiblat sekarang ini. Tu. Keluar, bagi keluar. Oleh barang yang ada ia barang kiblat zaman dahulu. Jadi zaman sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mana
kiblat hak zaman sebelum diperintahkan Nabi tu menghadap kepada Masjid Haram seperti Sakhrati Baitil Muqaddis Maqdis. Boleh baca 3. Itu dah. Nah, maka menghadapkan dia Baitul Muqaddis dan membelakangkan dia Baitul Muqaddis ni, kata setengah ulamanya makruhun makruh. Kata setengah ulamanya makruh tu. Tu. Adapun Imam Nawawi, Imam Nawawi dia kata tiada dalil. Dalam kitab Tahqiq Imam Nawawi dia kata tak ada dalil pun yang menunjukkan kata makruh. Tak ada dalil tu. Nah. Hak dia kata makruh ni qil saja. Qala ba'dul ulama, kata sebagai ulamanya dimakruhkan berhadap ke arah Baitul Muqaddis. Tu. Nah, dalam kitab Minhaj At-Talibin, Mughnil Muhtaj dan Muhazzab bagi Imam Nawawi, Majmu' syarah bagi Muhazzab bagi karangan Imam Nawawi, dia kata qilnya dimakruhkan berhadap ke arah matahari, 1. Atau bulan, 2. Atau Baitul Muqaddis, 3. Atau Madinatul Munawwarah, 4. Ketika kencing dan berak. Menghadap aja makruh dan tiada dimakruhkan membelakangkan dia yang tersebut tu. Jadi pada masalah ni kata sebagai ulama menghadap sahaja hak makruh, membelakangi tak makruh. Gapo? Bulan. Yang kedua Baitul Muqaddis. Yang ketiganya Madinatul Munawwarah. Nah. Tapi pada masalah membelakangi bulan, membelakangi matahari, membelakangi Madinatul Munawwarah tidak makruh. Itu qala ba'dul ulama, kata sebagai ulama saja. Ini panggil sirah tadhaif. Waqila ni kalau kita mengaji kan dia panggil siratut tadhaif, menunjuk pendapat tu dhaif. Dia hanya orang panggil pendapat tersebut dibina di atas qiyas. Tidak di atas dalil hak sebenar. Tetapi katanya Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiq bahawasanya tiada asal, yakni tiada dalil bagi makruh tu. Tak ada tu. Tak ada. Dalam hadis pun tak ada sebut makruh kita menghadap ke bulan ketika berak kecing, makruh kita menghadap ke Baitul Maqdis berak kecing, makruh ketika mana kita menghadap kepada Madinatul Munawwarah ketika berak kecing. Itu tak ada. Tak ada dalil yang menunjuk kata makruh. Maka pendapat yang mukhtar, pendapat yang dipilih indan Nawawi jaizun mubahun, harus. Mana kita nak kecil berak menghadap ke bulan, harus. Menghadap bulan ni, mana bulan, bukan bulan duduk atas ni kita kecil pak caca dah, mana nampak bulan duduk lini dah. Kita pergi menghadap kat tu, tak apa, harus. Baitul Muqaddis kat nu, kita pun berak kecil menghadap kat tu, tak apa, harus. Madinatul Munawwarah kat nu, kita pun berak kecil menghadap kat tu, tak apa, harus. Ini pendapat yang diikhtiar, yang dipilih, dia panggil ikhtiarat indan Nawawi. Pendapat-pendapat yang dipilih di sisi Imam Nawawi. Itu dah habis itu. Tapi dalam kitab kita ni pula, maka menghadapkan dia dari Baitul Muqaddis dan membelakangkan dia juga Baitul Muqaddis makruh. Ni ada khilaf. Hak sani ulama kata menghadap saja makruh, membelakangi tidak makruh. Jadi banyak khilaf itu. Sebab tu Imam Nawawi kata, apa pula menghadap makruh, membelakangi tidak makruh. Hak ni menghadap pun makruh, membelakangi pun makruh. Aku duk cek-cek dalil tak ada ni. Kalau gitu harus lalu. Senang di Imam Nawawi senang. Harus lalu dah. Dan hilang makruhnya, makruh menghadap kiblat Baitul Muqaddis ni. Hilang hukum makruhnya berhadap kepada Baitul Muqaddis dengan barang, dengan sebab barang yang hilang dengan dia, dengan barang. Mana pula kecek gitu ni. Nadia.
Dan hilang makruhnya nyonya berhadap kepada Baitul Muqaddas dengan barang yang hilang dengan barang oleh haram menghadapkan dan membelakangkan Kaabah yang terdahulu oleh sebutnya. Jadi sama aja. Tadi kita duk cara tadi haram menghadap Kaabah. Betul tak? Dan membelakangi Kaabah. Ya, jadi pada masalah makruh menghadap kepada Baitul Muqaddas dan membelakangi Baitul Muqaddas ketika mana qada hajat, hilang hukum makruh tu sama dengan hilangnya hukum haram tadi. Mana? Iaitu kalau ada dinding yang sampai 2 sulus hasta dan tidak jauh, tidak lebih dinding tersebut 3 hasta. Itu maksud. Jadi kalau orang panggil kita menghadap Baitul Muqaddas, berak kecing, qada hajat, pada tempat lapang atau tempat bangunan yang bukan toilet, bukan jamban, tapi kita buat sendiri dinding dengan pelekat kita sampai 2 sulus hasta, tak jauh lebih daripada 3 hasta, maka hilang hukum makruhnya, sama seperti hilang hukum haramnya menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Itu maksudnya sebut situ dah. Ya payah sikit kita jauh ni, gitulah kita nak baca molek itu dah. Dan hilang makruhnya berhadap kepada Baitul Muqaddas dengan sebab barang yang hilang dengan dia barang oleh haram menghadapkan dan membelakangkan Kaabah yang terdahulu oleh sebutnya. Habis itu. Tu. Kalau kita nak tabik kan, buat gini. Iaitu apabila ada dinding yang sampai kepada 2 sulus hasta dan tidak jauh antara seorang dengan dinding yang sampai 2 sulus hasta tu, tidak jauh, tidak lebih daripada 3 hasta. Intah. Baru kita mudah nak faham sikit. Kemudian dia kata, dan sunat menjauh oleh orang yang qada hajat, kencing dan ghaib. Kencing yang berak. Warna kejap ni. Dan sunat menjauh oleh orang yang qada hajat, kencing dan ghaib. Mana khabar ya? Khabar dia tu pada air yang tenang. Dia gini. Ni payah kita lama ni, ya payah sikit. Demikian lagi berludah dan berdohak tu kita buai dulu. Kita walau tak ada dulu. Jadi khabar dia tu pada air yang tenang. Jadi ayat yang nak kecek lagu ni. Dan sunat menjauhi oleh orang yang qada hajat, kencing dan ghaib, kecing dengan berak pada air yang tenang. Gitu. Demikian lagi sunat juga menjauhi pada air yang tenang tu berludah dan berdohak. Ya gitu sebenarnya. Kita sambung semula pula. Jadi kalau kita duk baca gitu payah. Ya kita lama ni payah sikit. Kalau kita tak mahu ibarat memang goreng lah jawabnya. Sudah gapo pula aku nak syarah kau kapur ni mampu lah aku. Padahal khabar dia ada je pada air yang tenang tu. Dia buat mari jumlah mu'taridah dia panggil. Jumlah yang menengahi antara mubtada dengan khabar tu. Cara dia cakap tak ada arah lah. Sebab nak ayat ada khilaf. Demikian lagi tu wakaza. Wakaza ni isyarat khilaf. Itu semua tu kena mengaji kitab Arab. Sebab kitab Jawi lama ni sebenarnya dia ambil cara bercakap ibarat daripada kitab Arab. Jadi sebab tu kalau kita tak mengaji kitab Arab, payah sikit lah nak faham. Orang panggil cara bercakap kitab Jawi lama. Walaupun kita tu Bani Jawi, pakai tengkolok kerih gapo, Bani Jawi kami ni. Tapi kalau tak mengaji cara Arab, tak faham kitab Jawi ni. Sebab cara bercakap dia tu cara bercakap Arab. Tu cara bercakap Arab. Habis situ. Kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma
salaka abduka rasuluka nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.